Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan live pada pagi ini, yang mana seperti mana yang sudah sedia maklum, pada pagi ini saya akan mula baca kitab ni, kitab Risalah Kifayatul Mubtadi. Ini adalah salah satu daripada kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari, insya-Allah. Jadi kitab ini membahaskan berkaitan dengan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, ataupun juga dipanggil dengan ilmu usuluddin, dan ataupun dipanggil juga dengan ilmu kalam. Banyaklah nama dia. Ilmu tauhid ni dia banyak nama. Ada dipanggil ilmu tauhid kerana perbahasan yang paling banyak dalam ilmu ini adalah tentang keesaan Allah Ta'ala. Dan juga dipanggil dengan ilmu aqidah kerana ilmu ini membahaskan tentang kepercayaan yang kukuh dalam diri seseorang. Dan ada juga ilmu ini dipanggil dengan ilmu kalam kerana ilmu ini dibahas dan diperdebatkan, dan perbahasan yang panjang dan banyak terjadi perbezaan pendapat khilaf adalah tentang sifat kalam, iaitu sifat perkata. Dan ilmu ini juga dipanggil dengan ilmu usuluddin. Kerana apa? Kerana asal atau asas perbicaraannya adalah tentang perkara-perkara asas atau pokok di dalam akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, keimanan kepada para rasul, dan lain-lain yang menjadi asal atau tunjang agama. Dan ilmu ini juga dipanggil dengan ilmu sifat. Ilmu sifat. Kerana apa? Kerana perbicaraannya adalah tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat yang harus bagi Allah dan para rasulnya. Dan ilmu ini juga dipanggil dengan ilmu ma'rifat, ilmu ma'rifah, kerana perbicaraannya adalah tentang mengenal Allah dan para rasulnya. Ilmu ini juga dipanggil dengan ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah. Ilmu ini juga dipanggil dengan ilmu aqaidul iman kerana perbicaraannya adalah tentang akidah-akidah, simpulan-simpulan keimanan, iaitu kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Dan ilmu ini juga dipanggil dengan ilmu al-fiqhul akbar kerana perbicaraannya adalah tentang fiqh yang paling besar, iaitu tentang asal ataupun punca agama, usuluddin, iaitu tentang ketuhanan, kerasulan, dan perkara-perkara ghaibiyah dan sam'iyah. Baik, jadi ilmu ni dia banyak nama lah. Tapi ilmu ni jadi banyak nama itu menunjukkan kata ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia lah. Ilmu yang paling mulia. Semakin banyak nama sesuatu, maka semakin mulia pula sesuatu yang dinamakan itu. Contohnya banyak nama Al-Quran menunjukkan mulia dan tingginya Al-Quran. Begitu juga nama Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak itu menunjukkan kedudukan baginda yang sangat mulia dan agung di sisi Allah. Jadi nama yang banyak untuk ilmu tauhid tadi ni menunjukkan ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang sangat mulia dan paling penting untuk dipelajari. Jadi barang siapa yang tak pernah belajar, tak ambil tahu pasal ilmu tauhid ini, ulama kata tak sah, segala amal ibadah dia tidak sah. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah.
Baik, jadi kitab risalah ini, risalah maknanya kitab yang kecil. Kitab yang kecil. Kifayah ni maknanya memadai. Kifayah ni maknanya memadai. Al-mubtadi maknanya orang yang baru nak belajar. Jadi sesuailah bagi orang yang baru nak belajar. Jadi dalam kitab ni dia bahas hanya 13 sifat. Hanya 13 sifat mengikut tarik atau perjalanan Imam Abu Hasan Asy'ari lah. Kalau mengikut Imam Abu Mansur Maturidi 20 sifat. Sebab dia campur sekali dengan sifat maknawiyah, kaunuhu itulah. Tapi dalam kitab ni dia tak bahas. Sifat maknawiyah tu dia tak bahas. Sebab tu 13 sifat saja. Baik. Risalah Kifayatul Mubtadi. Risalah ni kitab yang kecil. Kifayah ni memadai, mencukupi. Al-Mubtadi maknanya orang yang baru belajar. Taklifun susunan atau pengkarangan susunan Haji Abu Bakar Ibrahim. Almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim lah. Beliau lah almarhum lah yang menyusun ataupun mengarang kitab ni. Itulah mudir Markaz Ta'lim wa Tarbiyah, mudir Pusat Pengajian dan Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Telui Tua Syed Kedah Darul Aman. Jadi Tuan Guru ni lah yang mengarang kitab ni lah. Baru ni saya pergi pondok dia, saya ambil stok kitab ni lah. Kitab yang diwakafkan oleh saudara-saudara kita sebanyak 100 buah, 100 naskah saya pergi ambil dekat Pondok Bandar Hilir. Baik. Okey, minta pakat-pakat share lah. Pakat-pakat share insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Risalatun. Yang ni kalau orang mengaji ilmu nahwu dipanggil khabar bagi mubtada yang mahzuf. Takdir dia hadhihi risalatun. Bermula ini adalah suatu risalah. Risalah ni jadi khabar. Ai hadhihi bermula ini mana? Ni lah. Risalatun ialah suatu risalah. Risalah ni maknanya kitab yang kecil. Kifayatul Mubtadi. Dinamakan dia risalah ini Kifayatul Mubtadi, iaitu memadai. Kifayah ni memadai, mencukupi. Al-Mubtadi bagi orang yang baru belajar. Orang yang baru nak belajar sesuai lah menggunakan kitab ni insya-Allah. Taklifun susunan ataupun karangan Haji Abu Bakar Ibrahim. Almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim. Kalau nak tengok gambar dia boleh tengok dekat Facebook. Facebook pun ada lah. Ada saudara kita dia up dekat Facebook. Saudara kita nama apa? Yusuf nama. Dia seorang yang suka mengkaji lah, suka mencari maklumat berkaitan tuan-tuan guru kita yang kebanyakan yang sudah pergi meninggal dunia. Jadi saudara Yusuf ni dia suka cari balik lah gambar dia, manakib dia, sejarah dia, semua dia, dan di up dekat Facebook. Okey, boleh cari dekat situ lah gambar almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim ni. Baik. Okey, kita terus masuklah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi bismillah, ba pada huruf bismillah ni, ba pada kalimah bismillah ni, ba ini kalau dalam ilmu nahwu dia panggil ba harfu jar, huruf jar yang memerlukan kepada ta'alluq, tempat sangkut. Kalau terjemahan dia kita tengok bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kalau kita contoh kita buat dalam bahasa Melayu kan, ayat bahasa Melayu dengan basikal. Contoh dengan basikal. Jadi kita faham tak ayat tu? Dengan basikal. Dengan tu terjemahan daripada ba tu lah. Dengan basikal. Jadi ayat tu macam tergantung. Kita tak faham. Dia ada sesuatu kalimah lagi sebelum tu. Kita kena takdir lah benda tu. Aku ke sekolah dengan basikal. Barulah faham. Yang ni pun sama lah. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kalau kita faham bahasa Arab, maka kita akan jadi macam kurang faham sikit. Dengan nama Allah, mesti ada sesuatu kalimah sebelum tu. Jadi sangkut dia dekat ba ni lah.
kena takdir, aqra'u hadzal kitab. Aku baca ini kitab dengan tu. Ba tu sangkut dekat aqra'u hadzal kitab tu. Aku baca ini kitab. Kalau musannaf, aku karang, wa alifu hadzal kitab. Aku karang ini kitab dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hak baca ni, aqra'u hadzal kitab. Aku baca ini kitab dengan. Dengan tu sangkut dekat aqra'u tu lah. Sebab tu dia panggil ba huruf jar. Dia takluk pada sesuatu yang mahzuf, yang tak ada di sini. Kena takdir. Ai aqra'u hadzal kitab. Aku baca ini kitab dengan bismillah, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi sebab apa? Musannif, tuan pengarang kitab ini memulakan kitabnya dengan lafaz yang mulia, iaitu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kerana musannif ataupun pengarang kitab almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar menurut Al-Quran, mengikut Al-Quran, kerana setiap Al-Quran tu setiap surah ada bismillah, kecuali surah At-Taubah. Jadi tuan musannif mengikut Al-Quran, kerana setiap surah itu ada basmalah, kecuali surah At-Taubah. Dan kerana musannif juga mengikut hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Kullu amrin, setiap perkara, la yubda'u fihi, yang tidak dimulakan padanya bi bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimah basmalah, fahuwa aqta', maka terputus. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain, fahuwa ajzam, iaitu terpotong, terputus juga. Maksud dia terputus apa tu? Terputus keberkatan. Jadi kita nak buat apa perkara pun, Nabi kata kena mulakan dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, kerana ada keberkatan di situ. Jadi tuan musannif beramal dengan hadis tersebut, hadis Nabi itu. Iaitulah barang siapa yang tidak memulakan sesuatu itu, perkara yang penting di sisi syarak, tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terpotong, iaitulah terputus keberkatan, tidak ada keberkatan. Kecuali perkara itu perkara yang diharamkan, maka tidak boleh bismillah padanya. Contohnya macam perbuatan zina, nak berzina bismillah, maka tak boleh, haram. Ataupun nak minum arak, bismillah dulu, tak boleh, haram. Kalau perkara makruh, kita bismillah, jadi makruh bismillah tersebut. Yang ni perkara-perkara yang dianggap penting dalam syarak. Contohnya seperti makan, wudu, baca bismillah. Jadi contohnya macam khutbah pun tak boleh. Bukan tak boleh juga baca bismillah di situ. Nak mula baca khutbah tak dibolehkan baca bismillah di situ. Bukan semua perkara yang dalam kehidupan seharian kita ni boleh baca bismillah, ada juga yang tak boleh. Tapi kalau perkara tu haram, maka haram baca bismillah. Kalau perkara tu makruh, maka makruhlah baca bismillah. Baik, jadi tuan musannif memulakan basmalah pada kitabnya kerana yang pertama mengikut Al-Quran. Mengikut Al-Quran kerana setiap surah itu ada bismillah, kecuali surah At-Taubah. Dan yang kedua kerana musannif beramal dengan hadis tadilah, hadis Nabi tadi, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Tu barang siapa yang tidak memulakan bismillah pada sesuatu tu, maka terputus, yakni tiada keberkatan. Contohnya macam makan, kita makan tak baca bismillah, maka tidak ada keberkatan. Sebab tu kadang-kadang makan banyak tapi tak kenyang. Makan banyak tapi tak kenyang kan. Kadang-kadang setengah orang tu dia makan sikit tapi alhamdulillah kenyang. Sebab apa? Sebab dia mula makan tu dengan bismillah. Baik, bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Allah tu siapa? Allah. Allah tu siapa? Allah yang kita duk panggil Allah tu. Allah tu siapa? Ramai orang pandai sebut Allah, tapi bila orang tanya Allah tu siapa, dia tak boleh jawab. Punca dia jahil. Dia jahil, dia tak pengaji ilmu tauhid.
Allah itu adalah ismu, satu nama lidzatil wajibil wujud, bagi suatu zat yang wajib ada. Dia kata Allah itu adalah suatu nama bagi zat yang wajib ada. Itulah Allah. Allah ni nama dia lah. Bukan Allah ni bukan Tuhan lagi ni. Allah ni nama dia. Allah ni nama bagi Tuhan, satu zat yang wajib ada. Allah ni nama dia. Bukan zat dia. Macam pen lah, pen. Ni baru pen ni. Ni baru pen. Kalau kita tulis dekat kertas P-E-N kan, P-E-N, pen. Yang tu bukan pen, yang tu tulisan dia, nama dia. Yang ni baru pen ni. Ni zat dia. Ni baru pen. Kalau kita tulis dekat kertas P-E-N, pen. Kalau kita tunjuk dekat situ, tu bukan pen. Itu nama dia, P-E-N tu. Yang ni baru pen. Ni zat dia, zat pen. Itu begitu juga macam Allah. Allah ni bukan, ni baru nama dia, bukan Allah lagi ni. Yang dikenal Allah dia zat dia. Zat dia itu Tuhan tu lah, zat dia. Allah ni adalah satu nama bagi zat yang wajib ada. Allah ni suatu nama bagi suatu zat yang wajib ada. Kalau orang tanya kita jawab lagu itulah. Allah tu siapa? Allah tu adalah suatu nama bagi zat yang wajib ada. Itulah Allah. Kalau kita tunjuk ni Allah kan, ni bukan Allah, ni nama dia. Ni nama dia. Allah tu zat tu lah, zat Allah tu. Baik. Okey, sifat Allah yang pertama Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Ni Ar-Rahman ni sifat Allah yang pertama. Sifat Allah yang pertama. Ar-Rahman terjemahannya apa? Pemurah. Pemurah. Kalau setengah tok guru dia terjemah dengan pemboros. Pemboros. Allah tu pemboros. Maksud pemboros tu macam mana? Dia bagi semualah nikmat yang besar-besar kepada semua makhluk dah. Tak kira lah makhluk dia tu beriman ke, tak beriman ke, munafik ke, fasik ke, binatang ke, apa semualah. Binatang di lautan ke, di daratan ke, semua dia bagi ni. Tu Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman, pemurah ataupun pemboros. Dia tak kira lah, yang beriman pun dia bagi, yang tak beriman pun dia bagi. Orang kafir pun dia bagi kaya. Cuba kita tengok orang Cina kan, kaya pada kita ni. Padahal dia sembah tokoh dah. Dia tak sembah Allah, dia tak sembahyang. Dia kafir tapi kaya pada kita ni. Itu menunjukkan kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan pemboros Ar-Rahman. Dia bagi semua sekali. Dia tak kira lah orang tu kafir ke, Islam ke, mukmin ke, munafik ke, semua dia bagi nikmat. Nikmat yang kasar-kasar, nikmat yang besar-besar. Sebab tu kita jangan duk heran lah. Sebab apa orang kaya, orang bukan Islam, orang kafir itu kaya pada kita, sedangkan kita beriman. Hari-hari kita solat, hari-hari kita mengaji, hari-hari kita duk buat amalan sunat dan sebagainya, tapi kita duk miskin. Kenapa Allah Ta'ala bagi orang kafir itu kaya, sedangkan kita sembah Allah hari-hari? Jangan duk heran lah, sebab Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu pemurah, pemboros. Allah Ta'ala bagi, tak kira lah kafir ke, Islam ke, mukmin ke, dia bagi semua. Bahkan orang kafir kadang-kadang lebih kaya daripada kita. Tu kerana Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman. Bukan bermaksud Allah tu sayang kepada orang kafir, tak. Dan didatangkan sifat Allah yang kedua, Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi sifat yang kedua ini, sifat Allah ni yang kedua ini, dia khusus kepada orang yang beriman. Khusus kepada orang yang beriman sahaja. Diberi nikmat-nikmat yang halus-halus. Nikmat yang halus, nikmat yang seni, yang halus, iaitulah syurga. Di akhirat nanti orang beriman akan diberi syurga. Beriman, bertakwa, beramal soleh akan diberi syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni orang kafir tak dapat. Yang ni orang kafir tak dapat. Orang kafir dapat ni saja. Orang kafir dia dapat nikmat yang besar-besar sahaja. Seperti nikmat kehidupan di dunia ni lah, harta, kekayaan dan sebagainya. Tapi kalau Ar-Rahim, sifat penyayang Allah ini dia khususiyah. Dia hanya khusus kepada orang yang beriman.
Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh, khusus di negeri akhirat sahaja. Yang ni orang kafir tak dapat. Orang kafir dapat yang ni saja. Sebab tu kita jangan rasa seronok lah bila kita kaya. Kita jangan anggap kita Tuhan sayang aku. Tak, belum tentu lagi. Kadang-kadang Tuhan uji kita dengan harta kekayaan. Tuhan uji kita ni macam-macam cara. Kadang-kadang dengan kemiskinan, dengan kekayaan. Itu juga adalah ujian daripada Allah. Kita jangan rasa Allah Ta'ala bagi aku kaya, maksudnya Allah sayang aku. Bukan, tak bermaksud begitu. Sebab orang kafir pun Tuhan bagi kaya juga. Tapi Ar-Rahim, Allah Ta'ala bersifat penyayang, khusus kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh sahaja. Iaitulah Allah Ta'ala bagi nikmat yang halus-halus, nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah Ta'ala bagi nikmat syurga di akhirat nanti. Yang ni orang kafir tak dapat. Yang ni orang kafir dikecualikan, tak dapat nikmat yang ni. Yang ni semua dapat, tak kira lah kafir tak kafir. Yang ni khusus kepada orang yang beriman sahaja lah. Orang kafir dia tak dapat. Al-mun'imu bidaqaiqiha, yang memberi nikmat yang halus-halus. Ar-Rahim ni al-mun'imu bidaqaiqiha, yang memberi nikmat yang halus-halus, iaitulah syurga di akhirat nanti. Okey. Alhamdulillahilladzi qala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Alhamdulillah, segala puji tertentu, mukhtassun, bagi Allah. Segala puji itu mustahak ataupun berhak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahu mana yang kata mustahak tu, takdim ke mana? Alhamdu ni kalau mengaji nahu dipanggil mubtada'. Kalimah yang jatuh di permulaan dipanggil mubtada'. Alhamdu, segala puji. Mana ada khabar? Khabar ni takluk, sangkut pada lam tu. Lam tu adalah lam huruf jar. Ba tadi huruf jar, lam tu huruf jar juga, takdir lah. Ai mustahaqqun. Bermula segala puji itu ialah mustahak bagi Allah, ataupun sabitun, sabitlah ia segala puji itu lillah, bagi Allah. Segala puji itu sabit bagi Allah. Puji ini jadi hamdu ni dia kalimah mufrad, kalimah yang menunjukkan satu. Tetapi bila masuk alif lam setengah panggil lil jinsi, alif lam jenis, setengah panggil alif lam lil istighraqiyah, alif lam yang mengubahkan makna mufrad menjadi makna jamak. Maksud dia macam mana? Segala puji asal dia hamdu, pujian. Bila masuk dia alif lam ni, dia mengubah makna mufrad kepada makna jamak. Jadi segala puji itu sabitun, sabitlah ia bagi Allah. Segala puji itu sabit bagi Allah. Puji ni ada berapa? Puji ni ada beberapa lah, ada 4 lah. Puji ni ada 4. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala puji dirinya sendiri. Anallah, akulah Allah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Yang tu dipanggil puji qadim bagi qadim. Anallah, akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. La ilaha illa ana. Dan surah apa saya tak ingat lah, tapi Tuhan puji dia sendiri. Tuhan puji diri sendiri. Itu dipanggil puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala puji makhluk. Innahu ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba yang banyak bertaubat. Allah Ta'ala puji Nabi Sulaiman dalam Quran juga tu. Sebaik-baik hamba adalah yang banyak bertaubat. Yang tu dipanggil puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Kita puji Allah. Kita puji Allah. Alhamdulillah, kita makan-makan betul kenyang, betul kita puji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita puji Allah dipanggil puji hadis bagi qadim. Dan yang keempat, puji hadis bagi hadis. Baharu, puji baharu.
Kita tengok kawan kita tu dapat peperiksaan cemerlang, ataupun anak jiran kita dapat peperiksaan cemerlang dalam SPM, kita pun puji dia, bagusnya kamu ni, pandainya, cerdiknya. Jadi kita baharu, dia pun baharu. Yang tu dipanggil puji hadis bagi hadis. Jadi puji ada 4 lah. Semua tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua puji tadi tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah mana? Alladzi qala, sifat dia yang telah berkatalah ia ya Allah, yang telah berfirmanlah ia ya Allah. Firman ni bahasa Parsi nah. Tok guru saya kata bahasa Parsi. Kalau bahasa kita panggil berkata. Kalau bahasa Arab qala. Firman tu bahasa Parsi. Allah mana? Alladzi qala, yang telah berkatalah ia ya Allah. Jadi alladzi ni alladzi ni dipanggil isim mausul. Dalam nahwu Arab dia panggil alladzi ni isim mausul. Bila ada isim mausul, dia berhajat kepada silah dan a'id. Silah tu ialah jumlah yang jatuh selepas daripada isim mausul, itulah jumlah qala. A'id itu domer yang kembali kepada Allah. Domer yang kembali kepada alladzi itulah. Mana dah? Qala tu adalah silah. Mana a'id tu domer yang tersembunyi yang duduk dalam qala yang kembali kepada alladzi. Yang ni orang mengaji nahwu lah. Alladzi qala, yang telah berkatalah ia Allah. Alladzi ni Allah lah, sifat dah. Yang telah berkatalah ia Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang takut daripada kalangan hamba Allah, al-ulama, ialah ulama. Jadi ulama sahajalah yang takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab mereka kenal Allah, mereka ma'rifatullah, mereka mengenal Allah. Mengenal Allah melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Kita sebab apa kita tak takut kepada Allah? Sebab kita tak kenal Allah. Sifat Allah pun kita tak tahu. Jadi ulama ni dia kenal Allah. Sifat Allah dia kenal. Allah bersifat dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Kita yang jahil ni tak takut kepada Allah sebab kita berani. Allah Ta'ala suruh sembahyang, kita tak sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita tutup aurat, kita tak tutup. Allah Ta'ala suruh apa? Suruh pergi haji bagi yang mampu, kita tak pergi haji. Allah Ta'ala suruh mengeluarkan zakat, kita tak bayar zakat. Sebab apa jadi lagi tu? Sebab kita tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, maka kita tidak takut kepada Allah. Hanya sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, qala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang takut daripada kalangan hambanya, iaitulah al-ulama. Ulama saja yang takut kepada Allah. Lain pada ulama tu dia tak takut kepada Allah, bahkan dia berani lawan perintah Allah. Kalau kita tengok di akhir zaman ni, mereka sangat-sangat berani lawan dengan hukum Allah. Sangat-sangat berani lah. Ada puak-puak yang sangat-sangat berani lawan dengan hukum Allah. Siap mereka mempertikai lagi macam-macam lah. Berani. Kita tak berani, kita takut. Ulama sangat-sangat takut dengan Allah kerana mereka sangat-sangat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala, dan bermula salawat, wassalamu, wassalatu ni maknanya rahmat, dan bermula rahmat. Rahmat ni iaitu nikmat, wassalamu dan sejahtera. Wassalatu wassalamu. Jadi kalimah wassalatu wassalamu ni kalau kita jumpa di mana-mana sekalipun, dalam kitab mana-mana lah, yang ni dipanggil apa? Dipanggil lafaz khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Jadi lafaz ini semata-mata nak cerita saja, tapi makna dia suruh kita berdoa. Lafaz ini dia seolah-olah dia suruh kita berdoa. Lafaz ni nak cerita saja nah. Dan bermula rahmat dan nikmat dan sejahtera ke atas Nabi, ke atas mereka qalal ulama. Dia nak cerita saja, tapi maksud tersiratnya kalimah ini nak suruh kita berdoa. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat
Yakni seperti seolah-olah kita kata Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau beri rahmatlah dan kesejahteraanlah ke atas Nabi kami lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak lagu tu. Tapi lafaz ni dia cerita sajalah, wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan sejahtera. Tapi dia dikehendak di sini adalah doa. Mana-mana kitab pun yang kalau kita jumpa macam itulah. Dia nak suruh kita berdoa lah. Tu. Rahmat dan kesejahteraan tadi ni. Wassalatu dan belum rahmat, dan wassalamu dan kesejahteraan. Dipanggil apa ni? Lafaz khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Lafaz itu nak cerita Allah dah bagi rahmat. Allah dah bagi rahmat dan sejahtera pada Nabi kita lah. Jadi di sini bukan maksud nak cerita lah. Di sini bukan maksud nak cerita, tapi nak suruh kita minta doa kepada Allah, seolah-olah kita kata Allahumma salli wa sallim ala afdalul khalqi. Hai Tuhan kami, bagi rahmat dan sejahteralah ke atas semulia-mulia makhluk, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu seolah-olah macam itulah. Tapi di sini lafaz ni dia nak cerita sajalah. Tapi seolah-olah dia suruh kita kita minta doa. Allahumma salli wa sallim ala afdali khalqi. Macam tu. Seolah-olah macam tu. Semulia-mulia makhluk di sisi Tuhan. Adapun di sisi orang kafir, Nabi Muhammad itu bukan mulia nah. Bahkan orang kafir kata apa masa zaman dulu, Muhammad syairun majnun. Dia kata Nabi Muhammad itu adalah penyair yang gila. Mulia tu di sisi Allah saja. Di sisi orang kafir, depa tak anggap Nabi itu mulia. Bahkan depa kata Nabi itu adalah seorang penyair yang gila. Jadi kita minta rahmat dan sejahtera ke atas Nabi kita lah. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat ataupun nikmat, wassalamu dan sejahtera, ala man, ke atas man, yakni mereka. Man ini juga isim mausul juga tu, isim mausul juga. Ala man, ke atas mereka mana? Qala, yang telah berkatalah ia man. Ni qala ni dipanggil silah, jumlah yang jatuh selepas daripada man. Dan domir mustatir, domir yang tersembunyi dalam qala itu kembali kepada man, yang tu dipanggil a'id. Man qala, yang telah berkatalah ia man. Al ulama, bermula ulama ni siapa? Ulama ini adalah mereka yang bersifat dengan ilmu. Mereka yang bersifat dengan ilmu dan mereka yang beramal dengan ilmunya, yang tu dipanggil ulama. Yang kata ulama tu adalah mereka yang bersifat dengan ilmu dan beramal dengan ilmunya, tu dikatakan ulama. Man qala al ulama'u warathatul anbiya. Berkatalah ia man, ini Nabi lah, telah berkata al ulama, bermula ulama itu, warathatul anbiya, ialah pewaris Nabi. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ulama itu dia pewaris kepada Nabi. Waris apa? Waris harta kah? Bukan. Waris ilmu. Ulama itu adalah pewaris Nabi, itu waris ilmu, mewarisi ilmu. Nabi tak tinggal harta lah. Nabi tidak meninggalkan harta, tapi Nabi meninggalkan ilmu. Jadi ulama itulah yang mewariskan ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi kata sendiri ni, ulama itu pewaris Nabi. Jadi kalau kita tengok di akhir-akhir zaman ni, banyak orang yang hina ulama. Mereka tak tahu ulama itu adalah pewaris Nabi, kerana mereka mewarisi ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi. Ramai yang hina ulama, cerca ulama dan sebagainya. Hati-hatilah, jangan kita duk cerca ulama, kerana ulama adalah pewaris Nabi. Wa ala alihi. Wa ala ni, wa ni huruf ataf. Dalam ilmu nahwu dia panggil wa ni huruf ataf. Ataf ni maknanya hubung kata, dia hubung takdir. Dia ataf pada
alaman ni, atau pada alaman qala. Jadi takdir kalam wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan sejahtera tu, wassalam tu sejahtera, ala alihi, ke atas alihi, keluarganya, keluarga Nabi. Jadi kita juga minta rahmat dan sejahtera ke atas keluarganya, keluarga Nabi. Keluarga Nabi lah. Baik. Jadi keluarga keluarga Nabi ni, keluarganya keluarga Nabi maksud di sini adalah sekalian mukmin. Yang kata keluarga Nabi tu, di sini dipanggil apa ni? Maqam doa. Maqam doa. Maqam doa. Dia keluarga Nabi ni dia ada 3 lah. Dia ada 3. Maqam doa. Keluarga Nabi itu yang pertama maqam doa. Maqam doa iaitu kita minta pada Tuhan supaya beri rahmat dan sejahtera pada keluarga Nabi. Pada maqam doa itulah termasuklah kita, kerana kita semua berhajat kepada pada rahmat, kasih sayang dan sejahtera daripada Allah, iaitu termasuk semua mukmin lah, termasuk kita lah. Itu dipanggil keluarga pada maqam doa, termasuk kita lah. Adapun keluarga Nabi pada maqam zakat, pada maqam haram makan zakat, iaitulah keluarga Nabi ialah Banu Hashim dan Banu Muttalib, itu adalah keluarga pada haram makan zakat. Sekali lagi, keluarga ada 3 lah. Yang pertama keluarga pada haram makan zakat, iaitulah anak cucu Banu Hashim dan Banu Muttalib. Jadi keluarga Nabi yang ni semuanya diharamkan makan zakat, kerana zakat tu lebihan-lebihan ataupun daki-daki manusia. Mereka adalah keturunan yang mulia, mereka diharamkan makan zakat. Yang kedua, keluarga pada makam puji. Makam puji ni ialah tiap-tiap orang yang beriman, yang bertakwa. Itu adalah keluarga Nabi pada makam puji. Tiap-tiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, keluarga pada makam doa, iaitu tiap-tiap orang yang beriman, dan jikalau orang itu derhaka sekalipun, kerana mereka terlebih berhajat kepada doa, terlebih berhajat kepada rahmat dan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keluarga lah, keluarga Nabi lah semua tu. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Waw ni ataf pada kata alihi. Jadi takdir kalam wassalatu wassalamu ala sahbihi wa sahbihi, ke atas sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi. Yang kata sahabat Nabi ni apa dia lah? Siapa dia yang kata sahabat Nabi ni? Banyak lah, banyak banyak dobit daripada guru lah. Setengah kata sahabat Nabi ni tiap-tiap mereka yang bertemu dengan Nabi pada tempat mungkin, pada tempat mungkin dan beriman dengannya, oleh berkenal-kenalan walaupun tak melihat Nabi, dan mati hal keadaan beriman. Itu sahabat Nabi. Ada kata orang yang hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Dia banyak takrif lah, tapi yang ni kita ambil daripada Tok Guru lah, Tok Guru Haji Saleh. Dia kata sahabat Nabi adalah mereka yang bertemu dengan Nabi pada tempat yang mungkin berkenal-kenalan. Contohnya kita duduk sebelah ni, sebelah dinding tu ada Nabi. Yang tu juga dipanggil sahabat walaupun tak tengok Nabi, tapi duduk sebelah saja. Sebelah dinding tu Nabi, sebelah ni kita ada sini. Maka yang tu juga dipanggil sahabat walaupun tak tengok Nabi. Kalau tempat yang tak mungkin berkenal-kenalan, sepertinya kita nampak tapi duduk jauh, tak nampak, duduk jauh sangat, yang tu tak panggil sahabat. Sahabat ni dia duduk di tempat yang mungkin berkenal-kenalan. Maknanya dia duduk sebelah dinding. Kita duduk sebelah ni, Nabi duduk belah tu. Kalau dinding tu tak ada, maka kita boleh jumpa dengan Nabi, kita boleh kenal dengan Nabi. Yang tu dipanggil sahabat walaupun dia tak tengok Nabi sekalipun.
Ni dobit daripada Tuan Guru Haji Soleh lah. Ada yang kata dia tu jumpa dengan Nabi, lihat dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman, barulah dikatakan sahabat. Kalau macam zaman Nabi dulu, Uwais Al-Qarni lah. Uwais Al-Qarni tu dia duduk di Yaman, dia tak pernah berjumpa dengan Nabi, sedangkan dia duduk di zaman Nabi. Dia tak pernah jumpa tu sebab dia jaga mak dia. Dia jaga mak dia. Nabi duduk di Madinah, dia tahu Nabi ada di sana, tapi dia tak pernah jumpa. Dia nak pi, tapi disebabkan dia jaga mak dia yang uzur, maka dia tak dapat nak pi. Dia teringin sangat nak jumpa dengan Nabi, maka dia tak dapat status sahabat. Tapi doa dia makbul. Doa dia sangat makbul. Tu dia katakan sahabat Nabi lah. Sekali lagi, sahabat Nabi ialah mereka yang bertemu dengan Nabi pada tempat yang mungkin berkenal-kenalan serta beriman dengan dia, walaupun tak tengok Nabi. Tu sahabat Nabi. Ni takrifan daripada Tuan Guru Haji Soleh lah. Baik. Wa man tabi'ahu ila yaumil jaza. Dan mereka ni atah juga pada alihi ya. Takdir kalam wassalatu wassalamu ala man. Tu takdir lagi itulah. Dan bermula rahmat iaitu nikmat, wassalamu dan sejahtera, ala man ke atas mereka yang tabi'ahu yang mengikut sahabat mengikut Nabi, keluarga mengikut, semua ni lah ikut Nabi jugalah. Mereka yang mengikutnya Nabi, mengikutnya Nabi dan keluarganya dan sahabatnya lah, ila yaumil jaza, kepada hari jaza, hari pembalasan. Mereka yang mengikut ni dipanggil apa? Tabi'in, iaitu kurun yang ketiga, selepas daripada sahabat, kurun yang ketiga. Wa man tabi'ahu, mereka yang mengikut Nabi, mengikut keluarga Nabi dan mengikut sahabat Nabi. Tabi'in lah, tabi'in iaitu kurun ketiga, hinggalah ila yaumil jaza, hinggalah hari pembalasan, iaitulah hari akhirat. Maknanya siapa yang ikut Nabi, ikut keluarga Nabi, ikut sahabat Nabi, termasuk sekali lah ikut apa dari segi sunnah Nabi, akhlak Nabi dan sebagainya, perjuangan Nabi, antaranya menyampaikan ilmu, antaranya menyampaikan dakwah, tu antaranya lah. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, daripada mana? Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, kemudian daripada alhamdulillah, kemudian daripada wassalatu, dan kemudian daripada wassalamu. Daripada inilah. Adapun kemudian daripada itu mana? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Tak kala adalah saya ni musannaf, iaitu almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim. Tak kala adalah saya beberapa tahun, banyak tahun lah, mengajar, menyampaikan ilmu dan bermuzakarah di kampung-kampung di dalam daerah Sik. Daerah Sik, sebab Tok Guru pun duduk di sini juga, dan Baling, daerah Sik dan daerah Baling. Maka dapatlah saya, musannaf, pengarang kitab, mengetahui bahawasanya kebanyakan masyarakat di kampung-kampung tidak mengetahui hendak beramal. Tuan Guru masa Tuan Guru ada lagi dulu, masa Tuan Guru mengajar dulu-dulu tu lah di daerah Sik, di daerah Baling, Tuan Guru tahu, kata kebanyakan masyarakat ni dia tak tahu cara hendak beramal dan cara hendak percaya dengan rukun-rukun iman yang 6 perkara itu. Percaya kepada Allah, sampai last sekali itu percaya kepada qadar dan qadar. Ramai orang tak tahu cara nak beramal dengan rukun iman yang ke-6 tu, yang 6 tu. Hanya mereka, ini orang kampung itu, mengetahui sekadar
pandai membilang saja. Mereka hanya pandai bilang saja. Yang pertama, dia percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada apa. Sampai ke-6, mereka pandai bilang saja. Tapi bila tanya macam mana cara nak beriman, mereka tak tahu. Mereka tak tahu lah. Kalau ditanya, kalaulah fardu takdir ditanya, disoal mereka, tanya orang kampung tadi itulah, berapakah rukun iman? Kalau kita tanya mereka lah, berapakah rukun iman? Lantas, ini dengan cepat, dengan segera mereka menjawab, ada 6 perkara. Mereka boleh jawab. Bila kita tanya orang kampung tadi ni, daerah Sik, daerah Baling tadi ni, rukun iman tu ada apa? Terus dia jawab ada 6. Cepatlah. Yang pertama, percaya dengan Allah. Kedua, percaya dengan malaikat. 3, percaya dengan segala rasul. 4, percaya dengan segala kitab. 5, percaya dengan hari kiamat. 6, percaya dengan qada dan qadar, baik dan jahat daripada Allah Ta'ala. Mereka jawab dengan cepat. Kalau kita tanya orang kampung tu, rukun iman ada apa? Ada 6. Mereka boleh habaq satu persatu ni, sampai 6 tu. Dan kalaulah ditanya, disoal mereka, orang kampung tadi tu, bagaimana hendak bagaimana hendak percaya dengan Allah. Kalau kita tanya orang kampung berapa rukun iman, dia boleh habaq satu persatu sampai 6. Tapi bila kita tanya pula bagaimana cara nak percaya dengan Allah, bagaimana cara nak percaya dengan malaikat, bagaimana cara nak percaya dengan segala rasul, dengan segala kitab, dengan hari kiamat, macam mana nak percaya tu, dengan qada dan qadar, maka mereka, ini orang-orang kampung tadi tu, tidak mengetahui. Mereka tak tahu. Mereka hanya pandai membilang saja. Mereka tak tahu. Bila orang tanya nak beriman macam mana, mereka tak tahu. Bila tanya berapa, mereka boleh jawab. Tanya nak beriman macam mana, mereka tak tahu. Itu orang kampung, daerah Sik, daerah Baling. Maka tidaklah memadai ia pada mengesahkan iman. Kalau sekadar pandai bilang sahaja, maka iman masih lagi tidak sah. Maka tidaklah memadai pada mengesahkan iman dengan qadar, tahu membilang rukun-rukun iman itu. Kalau sekadar pandai bilang saja rukun-rukun iman itu, maka iman tak sah lagi. Dengan tidak mengetahui cara-cara percaya dan tidak percaya, atau tidak betul kepercayaan kepada tiap-tiap satu daripada rukun-rukun iman itu. Dia sekadar pandai bilang saja, maka tidak sah lagi imannya. Bila tidak sah iman ni bahaya. Kita takut kekal dalam neraka ni, kita takut. Bila iman tak sah, kita takut kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi orang kampung kebanyakan lagu tu lah, dia pandai bilang saja. Bila kita tanya macam mana nak percaya dengan Allah, dia tak tahu. Macam mana nak percaya dengan malaikat tu, cara dah tak tahu. Macam mana nak percaya dengan segala rasul, tak tahu. Itu tidak memadai, tidak sah lagi iman tu. Dia kena tahu satu persatu. Samalah dengan orang mengetahui, samalah orang yang mengetahui membilang rukun-rukun sembahyang. Dia pandai bilang rukun sembahyang. Yang pertama niat, yang kedua apa dia, yang ketiga apa dia. Dengan tidak mengetahui cara-cara mengerjakannya. Cara nak sembahyang dia tak tahu. Cara nak niat tu macam mana dia tak tahu. Tapi dia pandai bilang. Yang pertama niat, yang kedua apa dia, berdiri. Contohlah kan. Sampai 13 tu lah. Dia pandai membilang saja. Tapi bila tanya, yang kata berdiri itu macam mana? Solat tu? Tak tahu. Rokok macam mana? Tak tahu. Niat macam mana? Tak tahu. Semua tak tahu. Atau tidak mengerjakannya, atau mengerjakannya dengan tidak betul, maka tidaklah sah sembahyangnya. Kalau sekadar pandai bilang rukun solat 13 tu, tapi tak tahu cara, niat macam mana tak tahu, rukuk tak tahu, sujud tak tahu, semua tak tahu perbuatan sembahyang tu, maka tidaklah sah sembahyangnya. Sama lah macam rukun iman tadi. Sekadar pandai bilang lah, yang pertama percaya pada Allah, pada malaikat, pada rasul. Tapi bila tanya macam mana cara nak beramal, nak percaya kepada Allah tu cara dia macam mana, tak tahu. Maka
iman dia tidak sah lagi. Bila iman tidak sah ni masih lagi dalam bahaya lah. Masih lagi dalam bahaya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka dari sebab inilah, dari sebab mana ni? Tidak sah iman orang kampung tu dengan sekadar tahu membilang rukun-rukun iman tu saja tu. Maka dari sebab inilah dengan taufik, dengan ni orang panggil bahasa babiah, dengan sebab taufik ni apa dia? Qata'atan, kuasa taat yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu dia panggil taufik. Dengan sebab taufik, itulah kuasa taat yang diberikan oleh Allah kepada kita tu, dan hidayah, ini petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala terlintas di hati saya. Dalam bahasa Arab panggil khawatir, lintasan hati, terlintas di hati saya. Musannaf hendak menyusun risalah yang kecil ini. Risalah ni maknanya kitab yang kecil lah. Ini yang mengandungi 50 halaman, yang saya, yang ini musannaf, namakan dia, kitab yang kecil ini, risalah yang kecil ini, Kifayatul Mubtadi, iaitulah memadai, mencukupi al-mubtadi bagi orang yang mula nak belajar. Jadi yang ni dah cukup dah. Kifayatul Mubtadi ni dah cukup dah bagi orang yang baru nak belajar. Belajar apa? Supaya dapat mengetahui cara-cara nak percaya kepada Allah, nak percaya kepada malaikat, nak percaya kepada Rasul, dan sampai habis itulah. Pada membicarakan kitab ini, risalah ini, pada membicarakan cara-cara beramal dan percaya dengan tiap-tiap satu daripada rukun-rukun iman yang 6 perkara itu. Jadi kitab ini ada bahas macam mana nak percaya kepada Allah. Ada berapa cara, ada berapa peringkat, cara ijmal, cara tafsil, semua ada bahas dalam kitab ni. Walaupun bukanlah saya ini musannaf, ini ahlinya. Jadi ini adalah kata-kata tawaduk, kata-kata rendah diri daripada tuan guru. Sebenarnya dia ahli dah, tapi dia kata dia tak ahli. Itu adalah cakapan tawaduk, merendah diri. Bukan macam orang lain ni kan. Orang lain ni suka angkat diri, suka gelarkan diri. Macam-macam lah, pakar hadis lah, pakar ni. Padahal hadis tengok dalam laptop je. Hadis tengok dalam kitab je. Dia kata pakar hadis, pakar fiqh lah, apa lah kan. Kalau betul-betul pakar, beribu ratus ribu dalam kepala, tu pun pakar. Kalau hadis tu tengok dalam laptop, tu bukan pakar tu. Jadi tuan guru kata, walaupun bukanlah saya ahlinya, ahli untuk tulis kitab ni, sedangkan tok guru tu ahli dah. Tidak orang tak panggil tok guru lah kan. Dia pandai dah, tapi dia cakap tawaduk. Baik, mudah-mudahan qala musannifu rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan boleh mengambil manfaat, boleh mengambil guna dengan risalah ini oleh keluarga saya, keluarga tok guru, jiran-jiran saya, dan saudara-saudara saya yang baru belajar. Kita ni lah saudara-saudara seagama kita lah. Kita juga boleh manfaat daripada kitab ni, boleh belajar. Kepada Allah sahajalah saya berharap keampunan. Kepada Allah sahajalah saya, yakni musannaf, berharap keampunan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah kita semualah, termasuk tok guru, dan kemaafan sekiranya ada kesalahan dan kesilapan di dalam tulisan-tulisan saya ini. Ini tuan musannaf berharap kalau ada kesalahan apa-apa, ada kesilapan apa-apa dalam tulisan musannaf dalam risalah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah. Dan kita yang baca ni, kalau kita tahu kesalahan, kita perbetul lah. Jangan kita kritik, jangan kita condemn, hina dan sebagainya. Kita kena perbetul saja. Qala musannaf, dan saya sepenuh berharap, saya ini musannaf almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar, dan saya sepenuh berharap kepada siapa-siapa yang melihat kesalahan atau kesilapan saya, tolong perbetulkan. Tuan Guru minta tolong perbetulkan.
dari segi tulisan kah, jatuh huruf kah, jatuh titik ke apakah, tolong betul lah, mengikut kaedah ilmu lah. Betul tu ikut kaedah ilmu, jangan betul tu ikut nafsu, tak mau. Betul tu maknanya kita ada ilmu lah, supaya tidak berpanjangan kesalahan. Sebab apa Tuan Musnah minta betul? Supaya tidak berpanjangan kesalahan tu, dan mudah-mudahan berpanjangan boleh mengambil manfaat dengan risalah ini. Ini adalah harapan musannif lah, supaya orang ramai boleh mengambil manfaat, dan berterusanlah manfaat orang dengan kitab ni. Al-Mukhlisu Khuwaidim bimarkazi ta'limi wa tarbiyati. Al-Mukhlisu ni orang yang ikhlas, Khuwaidim ni qadam kecil, bimarkazi ni di pusat ta'lim, pengajian, pusat pengajian, wa tarbiyah dan tarbiyah, Pondok Bandar Hilir, Sik Kedah, Darul Aman. Nama Tok Guru almarhum Haji Abu Bakar bin Ibrahim. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi untuk pagi ni rasanya kita baca yang ni dulu, mukadimah dulu. InsyaAllah esok pada masa dan hari yang kita tetapkan tu, insyaAllah kita akan sambung balik lah, kalau sekiranya tidak ada apa-apa lah. Jadi kita berhenti dekat ni dulu untuk sebagai mukadimah lah. Esok kita masuk yang ni pula lah. Esok kita masuk muka surat 4 insya-Allah. Jadi kesimpulannya, marilah sama-sama saya menyeru kepada semualah, sama ada lelaki ataupun perempuan, marilah sama-sama kita mempelajari akidah. Kerana sekarang kita berada di akhir zaman, dan sekarang pun isu yang sangat besar berkaitan dengan akidah. Ramai yang dah yang jadi sesat disebabkan akidah ni. Jadi kita ikutlah akidah aliran Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.